Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seterusnya, Sulalan Salatin bab 15. Bab 15 ini bermula dengan kisah Sultan Mahmud mangkat di Kampar. Sultan Mahmud ketika itu sedang gering dan baginda tahu bahawa penyakit yang dihadapinya itu akan membawa maut. Lalu, setelah mendengar tentang perkabaran itu, Bendahara, Seri Naradiraja, Temenggung, Laksamana dan segala orang kaya pergi menghadap baginda. Sebelum mangkat, baginda berwasiat kepada bendahara dan segala orang-orang besar untuk menjaga anak andanya, iaitu Sultan Alauddin Yahya Shah, kerana baginda merupakan anak yang penuh dengan khilaf. Baginda turut meninggalkan wasiat kepada anak andanya agar sentiasa bermuafakat kepada bendahara dan segala menteri, adil dalam pemerintahan serta menjaga kebajikan rakyat dengan penuh rasa tanggungjawab. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud Shah, Sultan Alauddin Yahya Shah ditabalkan sebagai raja. Kemudian, baginda meninggalkan Kampar dan berangkat ke Pahang. Seterusnya, kisah bertapak semula di bumi Semenanjung. Setibanya baginda di Pahang, Sultan Alauddin Yahya Shah, iaitu anak kepada Sultan Mahmud Shah, disambut dengan penuh meriah dan adat istiadat. Setelah itu, Sultan Pahang memberi Sultan Alauddin Yahya Shah sebuah istana, manakala bendahara dan segala orang-orang besar mendapat sebiji rumah. Maka dengan itu, tinggallah Sultan Alauddin Yahya Shah di istana dan segala menteri baginda tinggal di rumah kurniaan Sultan Pahang. Setelah itu, baginda Sultan Alauddin Yahya Shah telah jatuh hati kepada anak Sultan Mansur Shah, iaitu Raja Kesumadewi, dan telah diijab kabulkan oleh Sultan Pahang. Kemudian, Sultan Alauddin dan isterinya berpindah ke Johor. Seterusnya, berbuat negeri di Johor. Sultan Alauddin Yahya Shah menitahkan bendahara dan Seri Naradiraja untuk membersihkan kawasan di Kuala Johor untuk membuat sebuah negeri. Hasil dari perkahwinan baginda dengan Raja Kesumadewi, baginda telah dikurniakan dengan dua orang cahaya mata, iaitu Raja Muzaffar dan Raja Fatimah. Apabila Sultan Muzaffar Shah mendapat berita tentang Sultan Alauddin Yahya Shah mempunyai seorang anak perempuan, baginda berhasrat untuk menjodohkan Raja Fatimah dengan Raja Omar, iaitu cucu kepada baginda. Surat meminang dari Pahang. Bila Sultan Pahang iaitu Sultan Mansur Shah mengetahui Sultan Johor telah mendapat anak perempuan, diutusnya baginda Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa beserta surat dan bingkisan ke Johor bagi meminang Raja Fatimah untuk dijodohkan dengan Raja Omar. Surat dari Pahang itu disambut oleh bentara seusai sampai di Balai Rum. Kemudian, surat itu diletakkan di atas cepeh lalu dibacakan khatib. Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa dipanggil menghadap Sultan Alauddin oleh bentara. Sultan Alauddin bertanyakan khabar Sultan Pahang, lalu dijawab Seri Akar Raja bahawa ayahanda baru beroleh putera, iaitu seorang anak lelaki. Seri Akar Raja juga turut memaklumkan yang Raja Ahmad sudah 3 bulan pergi ke Kelantan atas permintaan pegawai-pegawai Kelantan kerana Raja Kelantan sudah menghilangkan diri. Setelah itu, Sultan Alauddin menitahkan bendahara supaya datang menghadap baginda. Sultan Alauddin bertanyakan pendapat bendahara tentang pinangan Sultan Pahang tersebut.
Setelah berbincang dengan bendahara, Hasrat Sultan Mansur Pahang diperkenankan oleh Sultan Alauddin dan baginda menerima peminangan tersebut. Keesokan harinya, Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa dipanggil masuk menghadap. Lalu dikabarkan kepada mereka bahawa Sultan Johor menerima peminangan tersebut. Hasrat Sultan Pahang tercapai. Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa segera balik memberitahu Sultan Pahang akan kesediaan Sultan Alauddin itu. Sultan Mansur Shah Pahang gembira menerima utusan daripada Sultan Alauddin Johor yang meminta agar menghantar cucunda baginda iaitu Raja Omar ke Johor. Maka Sultan Pahang segera bersiap dan berlengkap membawa alat dan pakaian Raja Omar. Setelah siap, Sultan Pahang berangkat ke Johor bersama cucundanya Raja Omar. Setelah beberapa hari di jalan, maka sampailah baginda di Kuala Johor. Kehadiran Raja Omar ke Johor disambut dengan penuh kemeriahan. Sultan Alauddin menjemput ketibaan Sultan Pahang dan Raja Omar di Kesali. Kemudiannya, Sultan Johor telah menganugerahkan sebuah istana kepada Sultan Pahang sebagai tempat bersemayam bersama cucunda baginda Raja Omar. Baiklah, saya Rowena Empina anak Mawat akan menceritakan mengenai istiadat perkahwinan di Raja Johor dan Pahang. Antara istiadatnya ialah yang pertama menghantar sirih dan emas belanja. Yang kedua ialah pekerjaan berjaga-jaga selama 40 hari. Pelbagai permainan dimainkan. Yang ketiga ialah kenduri, iaitu binatang seperti kerbau, lembu, kambing, itik dan ayam disembelih. Yang keempat ialah Raja Omar diarak dengan gajah lengkap dengan segala alat kebesaran kerajaan, diiringi dengan pelbagai alat muzik seperti gendang, serunai, nafiri, nagara dan madeli. Yang kelima ialah Tuan Kadi menikahkan Raja Omar dan Raja Fatimah. Yang keenam ialah makan beradab-adaban. Yang ketujuh ialah jamuan untuk para tetamu diawasi oleh temenggung dan para bentara. Bendahara santap satu hidangan seorang diri kecuali boleh ditemani oleh anak raja yang bakal menjadi raja. Seterusnya ialah mengenai subtopik ketujuh dalam bab 15, iaitu selepas mangkat Sultan Alauddin. Selepas perkahwinan Raja Omar dengan Raja Fatimah, Raja Muzaffar pula dikahwinkan dengan cucu bendahara Tun Emas Jiwa. Sultan Alauddin mangkat dan disebut orang marhum di Johor lama. Setelah itu, Raja Muzaffar dilantik menjadi raja menggantikan ayahandanya dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Ketika umur 19 tahun, Sultan Mansur Pahang mangkat dan diganti oleh Raja Ismail dengan gelaran Sultan Jamal Shah. Setelah itu, Sultan Muzaffar Shah berpindah ke Seluyut. Setelah itu, isteri kepada Raja Omar pun melahirkan anak. Anaknya diberi nama Raja Mansur. Setelah Raja Fatimah hamil, Raja Omar pula membenci bonda Raja Mansur dan menyisihkannya. Setelah itu, Raja Omar pun meminta bantuan Seri Naradiraja untuk memelihara bonda Raja Mansur. Maka pada petang itu juga, bonda Raja Mansur dihantar oleh Raja Omar kepada Seri Naradiraja. Baiklah, seterusnya ialah nikah dalam sunyi. Pada satu hari, Sultan Muzaffar Shah pergi ke rumah Seri Naradiraja dan baginda terpandang akan bunda Raja marhum dan terus jatuh berahi seperti orang yang kena guna-guna. Setelah muafakat dengan bendahara dan Seri Naradiraja, Sultan Muzaffar Shah pun nikahlah dengan bunda Raja marhum secara senyap-senyap. Tidak lama kemudian, bunda Raja marhum yang dikahwini baginda telah hamil. Sultan Muzaffar Shah bimbang akan hal tersebut. Tetapi Seri Naradiraja dengan menggunakan kebijaksanaannya telah memberitahu hal tersebut kepada Raja Omar. Raja Omar menyangka anak yang dikandung oleh bekas isterinya itu adalah zuriatnya. Raja Omar membenarkan bekas isterinya tinggal bersama-sama dengan Raja Fatimah. Tidak lama kemudian,
Raja Fatimah pun melahirkan seorang putera yang dinamai oleh Sultan Muzaffar Shah, iaitu Raja Abdul Jalil. 10 bulan kemudian, Bonda Raja Mahmud pun melahirkan seorang putera yang dinamai Raja Abdullah. Baiklah, kisah seterusnya ialah wasiat Sultan Muzaffar Shah. Maka, Sultan Muzaffar Shah pun jatuh gering. Maka Bendahara dan Seri Naragiraja dan Temenggung, iaitu Seri Wak Raja, pun masuklah menghadap baginda dan segala orang-orang besar semuanya berlengkap di Balai Rum dalam. Sebelum Sultan Muzaffar Shah mangkat, baginda telah mewasiatkan agar Raja Abdul Jalil dijadikan Sultan Johor. Setelah baginda mangkat, baginda kemudiannya dimakamkan di Bukit Seluyuk dan bagindalah yang disebut orang iaitu mahrum di Seluyuk. Apabila ditabarkan menjadi raja, Sultan Abdul Jalil memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Shah. Oleh kerana baginda masih kecil, tugas baginda sebagai seorang sultan dipangku oleh bendahara. Raja Fatimah berasa iri hati kerana yang meriba Sultan Abdul Jalil Shah di atas Peterana ialah bendahara dan bukannya Raja Omar iaitu suaminya. Sultan Muzaffar Shah sangat kasih sehingga tiada bercerai barang sehari, santap pun sama-sama berdua dengan Raja Abdullah. Maka terlalu sukacita bendahara dan Seri Naragiraja akan Raja Abdullah yang dikasihi oleh Sultan Abdul Jalil Shah. Hanya bendahara sahaja yang tahu akan rahsia itu dan tiada orang pun yang tahu akan rahsia tersebut. Sekian daripada saya. Wasiat Sultan Abdul Jalil diketepi. Setelah Sultan Abdul Jalil berusia 9 tahun, baginda jatuh sakit lalu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, baginda sempat mewasiatkan kepada ayahanda dan bondanya iaitu Raja Omar dan Raja Fatimah agar tahta baginda diperturunkan kepada Raja Abdullah. Akan tetapi, wasiat tersebut tidak dipenuhi kerana ianya dibantah oleh Raja Fatimah iaitu bondanya sendiri, tetapi bantahan tersebut tidak diendahkan. Apabila Raja Abdullah hendak dinobatkan, Raja Fatimah mengancam mahu melarikan diri. Hal ini menyebabkan bendahara terpaksa tunduk kepada permintaannya. Bendahara juga takut dianggap mahu berkuasa sebagai memangku raja kerana Raja Abdullah masih budak lagi. Bendahara pun mengumpullah segala orang menghadapnya dan memberitahu segala titah Raja Fatimah tersebut. Laksamana Hanadim pun bersetuju bagi menjaga nama baginda dan tuanku tersebut. Oleh itu, segala orang pun bermufakatlah dengan kata Laksamana dan bendahara pun kabullah. Lalu Raja Omar dinobatkan dengan gelaran Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Riayat Shah. Akhir sekali, Tun Sri Lanang jadi bendahara. Bendahara Paduka Raja Gering lalu meninggal dunia. Maka Tun Sri Lanang pula diangkat menjadi bendahara dan mendapat gelaran sebagai bendahara Paduka Raja juga. Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Shah terpaksa berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain kerana diancam serangan Peringgi. Sultan Ala Jalla Abdul Jalil pindah dari Seluyuk ke Tanah Putih atau Batu Sawar. Sultan diserang oleh Portugis tetapi tidak dapat dikalahkan. Malangnya, ramai orang sakit dan mati di Tanah Putih tersebut.
Kemudian, Sultan pindah pula ke hulu Sungai Damar dan membuka negeri Makam Tauhid. Oleh itu, 2 kali Portugis menyerang Sultan. Tetapi, negeri Makam Tauhid tidak dapat dikalahkan juga. Apabila Laksamana Hang Nadim mati, dia digantikan oleh orang besar Cempa pula. Seterusnya, Raja Fatimah juga mangkat dan dikebumikan di Seluyuk bersama kuburan kekandanya iaitu Sultan Muzaffar Shah. Selang setahun kemudian, suaminya pula meninggal. Sultan Ala-Jalla Abdul Jalil dimakamkan di Batu. Setelah Ala-Jalla Abdul Jalil mangkat, Mansur dilantik sebagai raja dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. Tetapi tampuk pemerintahan dipegang oleh Raja Abdullah kerana Raja Mansur cuai dalam menjalankan tugasnya. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.